يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. Terima kasih Ustaz Ghazali, Dr. Azman dan para asatizah, para dakatira, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur dapat bertemu pada pagi ini dan kita harap pertemuan ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucap terima kasih kepada pihak jabatan yang telah memberi peluang dan juga kepercayaan kepada saya untuk sama-sama berada dalam majlis ini. Dan kita pada hari ini kita pergi kepada tajuk khusus yang ada dalam buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf Ahli Sunnati wal Jamaah. Saya tak tahu buku ini ada ke tak dengan tuan-tuan, tapi saya adalah dibekal kepada saya. Dan walau bagaimanapun saya dipahamkan ada photostat bahagian pertama yang telah disediakan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengikuti buku ini dalam perbincangan kita ini. Untuk pengetahuan kita bersama, kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid At-Tasri. Beliau menulis buku ini adalah untuk memberi pandangan dan juga gagasan atau ringkasan kepada aqidatus salaf ahli sunnah wal jamaah. Namun beliau memberi nama kita ini Al-Wajiz. Semua kita tahu Al-Wajiz ni ringkas lah, tapi ringkas pun panjang ni. Dan saya lihat ni terjemahan ni mungkin bawa panjang, tapi kita asal pun mungkin panjang juga. Kalau kita tengok kitab ni ada dalam 301 halaman semua sekali. Jadi panjang sampai mukaddimah sampai akhir tajuk. Termasuk sambutan-sambutan yang telah diberikan oleh para ulama di depan kita ini. Kemudian kita tengok kita ini dibagi kepada definisi dan ada sebelah dasar yang telah ditutup dan kemudian ada wasiat dan juga syarat. Dan begitu juga disebut di akhirnya kaedah dakwah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pada pagi ini kita hanya akan sebut satu perkara pertama, iaitu mukaddimah dia, definisi penting. Dalam definisi penting ini yang akan kita sama-sama bincang pada pagi ini ialah ada 6 perkara. Iaitu yang pertama definisi akidah, yang kedua definisi as-salaf, yang ketiga definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sama ada dari sudut bahasa dan juga istilah, yang kelima ciri khas Ahlus Sunnah, dan yang keempat dasar akidah Ahlus Sunnah. Inilah perbincangan kita pada pagi ini. Dan saya yakin tuan-tuan ada photostat itu di depan, dan saya orang kata tolong membaca lah mana-mana tempat yang saya rasa kita nak perderah sikit, mana-mana nak baca kita baca. Dan saya melihat banyak perkara yang dibincangkan di sini, tuan-tuan sedia maklum, dah tahu banyak dah. Tapi kita lalulah juga apabila kita baca buku ini. Yang pertamanya definisi penting. Sebagaimana saya sebut tadi, definisi penting ni dalam tajuk ini ada 6 perkara. Dan 6 perkara ini diulas dan disebut secara mudah. Kita pergi yang pertama, definisi yang penting ialah yang pertama definisi akidah. Akidah ni kita dah maklum dah. Yang ni pun tuan-tuan dah mengajar lama dah. Kalau tak baca pun tak apa.
Tapi dah dia ada depan kita, kita bacalah sambil-sambil lalu. Akidah, perkataan akidah, menurut bahasa, adalah daripada asalnya al-aqdu. Iaitu, yang memberi masuk dalam bahasa kita, ialah ikatan, memital, menetapkan, menguatkan, mengikat dengan kuat. Berpegang teguh, yang diikuti, yang dikuatkan, meneguhkan, dan di antaranya yakin dan keteguhan. Ini adalah makna akidah di segi bahasa. Jadi, semua ungkapan tadi, iaitu ikatan, memintal, menetap, menguat, mengikat dengan kuat, berpegang teguh dan sebagainya, itu maksudnya al-aqd. Begitulah juga kita tengok, perkataan ini juga, al-aqdu juga lawannya adalah al-hil, iaitu urai. Ikat lawannya urai. Dikatakan aqadahu, yaqiduhu aqdan. Di antaranya uqdatul yamin dan wa an-nikah. Akad sumpah dan akad nikah. Kita kata akad nikah. Sumpah. Akad juga kita sebut. Ikatan. Kerana itu orang berkahwin disebut akad nikah. Maksudnya ialah dia ikat pernikahan itu dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh, dengan sesungguhnya, dan dia tak mahu lepas. Kerana itu orang nak kahwin jangan niat nak bercerai. Berkahwin tak cerai. Kalau berlaku juga nak buat macam mana? Itu nak penyelesaian masalah. Kalau nak kata kahwin nak cerai tak boleh. Berkahwin, al-aqdun nikah mana simpul mati ikatan itu. Jadi itulah juga disebut aqd. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Bima aqadtumul ayman, ini syahid dia. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengajakan. Aqadtumul aiman, yang betul-betul. Sengaja ni bukan kata tak jadi, buat betul-betul. Aqadtumul aiman. Orang Arab ni banyak sumpah juga. Kalau bercakap, wallahi tu terkeluar begitu je, tapi dia tidak sumpah tu. Wallah mulghah. Cakap-cakap wallahi, wallahi, tapi tidak sumpah tu. Orang kata kalau bersumpah kena bayar apa ni kefarat banyak tu. Dia biasa dah terkeluar. Kadang-kadang kita yang biasa bercakap Arab ni, dia jadi pesen Arab juga. Wallahi mari. Tapi wallah tidak sumpah. Wallah mulghah. Tidak ada nilai yamin di situ. Walau bagaimanapun tak bagus kita gunakan selalu wallahi. Orang kata buat besar supaya buat kain basahan, tak boleh. Akidah adalah hukum yang tidak menerima keraguan di dalamnya bagi orang yang meyakini. Maknanya akidah ni satu keyakinan yang tepat, kuat di dalam hati, yang tidak dapat digoncang dan tidak ada keraguan. Itu nama akidah. Kalau sekiranya ada keraguan, kita tidak disebut sebagai akidah. Akidah dalam agama maksudnya adalah keyakinan tanpa perbuatan. Akidah, keyakinan dan tidak masuk perbuatan. Seperti keyakinan tentang keberadaan, kewujudan Allah dan perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita sebut dalam pluralnya, akidah itu ialah aqaid. Akidah menurut istilah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tenteram kepadanya sehingga menjadi keyakinan kukuh yang tidak bercampur oleh keraguan. Jadi semacam kita faham dah lah, iaitu keyakinan yang wajib, yang dibenarkan dan tidak ada apa-apa keraguan di situ. Itu akidah. Artinya, keimanan kukuh yang tidak dapat ditembus oleh keraguan bagi mereka yang meyakininya, dan keimanan tersebut
wajib selaras dengan kenyataan, tidak menerima keraguan dan dugaan. Jika ilmu tidak sampai kepada darjat keyakinan yang kuat, maka tidak bisa atau tidak boleh disebut dengan akidah. Ini terjemahan Indonesia ni. Itu ada bisa-bisa tu. Jadi kadang-kadang bahasa ni dia ada berlain kita maksud, tapi tak apa, kita boleh faham. Kalau kita pergi kepada akidah Islamiah, maksud akidah Islamiah di sini, huraiatnya, pengertiannya adalah keimanan yang kukuh kepada rububiyah Allah Azza wa Jal, uluhiyahnya serta asma' dan sifatnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, qadar yang baik dan buruknya, semua yang ada dasarnya berupa perkara-perkara gaib, usuluddin, yakni pokok-pokok agama, apa yang menjadi kesepakatan salafus salih dan ketundukan kepada Allah secara paripurna. Paripurna makna sempurna. Tundukkan kepada secara sempurna dalam perintah, hukum dan ketaatan serta ittiba', yakni mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi ni kalau kita nak kata jami' mani' dia tidak serupa tu. Ni adalah penerangan, penjelasan yang dimaksudkan dengan akidah Islam, itulah dia. Iaitu beriman yang kukuh, yang benar-benar jitu, kuat dan sebati di dalam jiwa tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan rasul-rasul, hari kiamat, qada qadar dan sebagainya. Begitu juga pokok-pokok usuluddin, umur ghaibiyat, dan begitu juga semua yang dasarnya berupa perkara gaib, usul, semua yang menjadi kesepakatan salafus salih dan tunduk kepada Allah secara menyeluruh di dalam kehidupan kita. Itulah dikatakan akidah Islam. Akidah Islamiyah jika disebut secara mutlak, ia adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kerana itulah Islam yang diredai oleh Allah sebagai agama bagi hamba-Nya. Ia adalah akidah 3 generasi terbaik, iaitu para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kerana itu kalau kita tengok akidah Islam ni ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya rasa benda ni jelas belakang. Itu saya nak baca saja tu. Boleh. Saya kata saya tolong baca. Tolong. Akidah Islamiah memiliki nama-nama lain menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia banyak nama akidah. Di sini disebut sebahagiannya. Di sini disebut antara namanya At-Tauhid, As-Sunnah, Usuluddin, Al-Fiqhul Akbar, Asy-Syari'ah, Al-Iman. Ni pun saya rasa patut kita tahu juga nama-nama lain selain daripada nama akidah. Saya ada teman-teman yang beritahu kepada saya, dia jumpa kitab namanya kitab Al-Iman. Nama kitab Al-Iman. Dia kata kitab iman ni kitab apa? Saya kata mana nak tengok. Belik-belik tahu. Inilah kitab akidah. Oh, dia kata ada nama iman. Akidah. Sebab jangan kita mendapat pendedahan. Sebenarnya zaman umat-umat Islam yang lampau, mula daripada Abu Hanifah rahimahumullah, mereka menulis kitab akidah dengan berbagai nama sepanjang sejarah. Mula-mula kitab yang ditulis oleh Abu Hanifah, sebuah kitab akidah, tapi kita panggil kitab akidah yang berkaitan dengan akidah, walaupun dia hanya beberapa halaman saja, tak panjang. Tapi dia menulis lengkap dan telah diberi syarahan dan huraian oleh ramai ulama-ulama selepasnya. Kitab akidah yang dimaksudkan ditulis oleh Abu Hanifah dengan nama Al-Fiqhul Akbar. Biasa kita dengar fiqh ni fiqh lah. Tapi tak. Dia letak Al-Fiqhul Akbar lawan kepada Al-Fiqhul Asghar. Jadi,
Al-fiqhul akbar ialah fiqh yang membincangkan hal-hal akidah. Adapun al-fiqhul asghar membincangkan tentang ibadat-ibadat yang dilakukan oleh kita manusia seperti solat, zakat, haji, perniagaan, keuangan Islam, muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya. Itu disebut al-fiqhul asghar muqabil lil fiqhil akbar. Disebut al-fiqhul akbar ingin menyatakan bahawa ini adalah yang utama, yang perlu diberi perhatian, dan dia adalah akidah. Dan fiqh yang kedua yang membincang tentang amalan-amalan itu disebut sebagai al-fiqhul asghar. Dan al-fiqhul asghar itu perlu berdasarkan kepada al-fiqhul akbar. Itu istilah Abu Hanifah. Dan dikatakan juga bahawa Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menulis kitab akidah yang menggunakan nama yang sama. Namun sebahagian penyelidik menyatakan bahawa kitab Al-Fiqhul Akbar yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i itu mungkin bukan tulisan dia, kerana mereka membandingkan uslub gaya bahasa tulisan Al-Imam Syafi'i itu berlainan dengan kitab Al-Fiqhul Akbar yang dinisbahkan kepadanya. Ala kulli hal, perkara itu perkara yang dalam perbincangan. Walau bagaimanapun, ada diguna nama Al-Fiqhul Akbar untuk akidah. Begitu juga nama Al-Iman, nama As-Sunnah. Di sini disebut nama Iman, nama As-Sunnah. Nama lain lagi yang tidak disebut sini ialah Usuluddin. Tadi disebut dalam definisi Usuluddin. Nama Usuluddin juga diguna untuk menyatakan akidah. Begitulah juga nama-nama lain. Dan akhir sekali kita tengok dalam perkembangan digunakan nama akidah juga ialah diberi nama khasa'is at-tasawur al-islami atau at-tasawur islami. Pun juga apabila kita buka kitab tersebut, maka perbincangannya adalah perbincangan tentang akidah. Orang yang guna tasawur islami ini antaranya ialah Sayyid Qutb. Dia guna nama tu untuk membincang tentang akidah. Tuan-tuan sekalian, itu adalah sebahagian daripada rintitan sejarah yang ada dalam masyarakat umat Islam tentang nama-nama dan berbagai. Dan ada juga yang menulis dengan nama Asy-Syariah. Dia tulis tentang akidah, iaitu Al-Imam Al-Ajuri. Kalau kita tengok, dan di pasaran pun ada, saya tengok di Malaysia ni ada buku dia datang. Dia sebut, kalau kita tengok Asy-Syariah lil Ajuri, maka itu bukan kitab syariah yang fiqh dan sebagainya, tetapi ia adalah kitab akidah. Dan banyak kitab-kitab akidah yang ditulis dengan nama At-Tauhid, dengan nama As-Sunnah, dengan nama Usuluddin, dengan nama Al-Fiqhul Akbar, ada dua, Asy-Syariah dan Al-Iman, dan lain-lain lagi. Banyak kitab ditulis dengan nama-nama tersebut. Alhamdulillah. Kerana itu apabila kita nak cari kitab-kitab tadi, mungkin nama-nama ini boleh kita jadikan perhatian untuk kita cari kitab akidah. Tuan-tuan, yang kedua, perkara yang kedua dalam perbincangan kita pada pagi ini ialah as-salaf. Perkara pertama dah habis dah. As-salaf. Salaf ini satu nama daripada nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun banyak juga. Ada Ahlul Hadis, ada Ahlul At-Ta'ifah Al-Mansurah, ada nama Al-Ghuraba dan berbagai-bagai lagi. Tapi semuanya itu adalah nama-nama kepada Ahli Sunnah. Dan kita nak tengok di sini definisi as-salaf. Dan as-salaf ini adalah definisi yang satu nama yang selalu diguna di dalam masyarakat. Tuan-tuan sekalian, as-salaf adalah menurut bahasa bermaksud ma madha wa taqaddam. Apa yang lalu atau yang dahulu. Yang berlalu dahulu. Salaf adalah golongan yang terdahulu atau kaum yang terdahulu dalam perjalanan. Artinya orang mari dulu, datang dulu daripada kita, maka dialah disebut salaf. Dalam hubungan ini, Al-Quran menyebut kalimah as-salafa. Kita tengok dalam surah Az-Zukhruf.
faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin. Faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin. Tapi ayat sebelumnya, falamma asafuna antaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin. Maka tatkala mereka membuat kami murka, yakni kami di sini Allah, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang datang kemudian. Salapan di sini ialah orang contoh. Contoh ni mesti orang tu orang dulu. Orang yang dulu. Yakni kami menjadikan mereka sebagai pendahulu, yakni contoh bagi siapa yang melakukan perbuatan seperti mereka. Hal itu dimaksudkan agar mereka menjadi pelajaran bagi generasi setelah mereka dan agar yang lainnya menjadikan mereka sebagai bahan renungan. Jadi orang dulu ni sebagai contoh. Orang nak buat contoh, contoh yang ada. Ialah kita pun tengok, kalau nak buat contoh memang benda tu yang ada. Kalau yang tak ada, tak adalah contoh. Salaf adalah siapa yang mendahulimu dari bapa-bapa dan kaum kerabatmu yang melebihimu dalam usia dan keutamaan. Jadi salaf kita, ayah kita salaf kita. Datuk kita salaf kita. Itu orang dulu. Di segi bahasanya ialah orang dulu, orang yang datang dulu. Umurnya lebih tua daripada kita. Hidupnya lebih dulu daripada kita. Itu makna. Kerana itu generasi awal dari para sahabat dan tabi'in disebut sebagai salaf dan salafus salih. Kerana mereka datang dulu daripada kita. Menurut istilah, jika salah disebut secara mutlak oleh ulama akidah, maka semua definisi mereka berkisar di seputar sahabat dan tabi'in, atau sahabat dan tabi'in serta orang yang mengikut mereka dari generasi terbaik dari kalangan para imam terkemuka yang diakui keimaman, keutamaan, ittiba' sunnah dan keimaman di dalamnya, serta menjauhi bid'ah dan hati-hati terhadapnya. Dan dari kalangan mereka yang disepakati oleh umat atas keimaman dan kedudukan mereka yang agung di dalam agama. Jadi apabila sebut as-salaf ni, ialah orang-orang dahululah. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan imam-imam yang menjadi ikutan kepada kita semua. Dalam hubungan ini, di sini dibawanya dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalil daripada Al-Quran dan Sunnah ini boleh kita baca, tapi yang yang nampak jelas kepada kita ialah ayat yang kedua dan juga hadis yang pertama di sini, iaitu khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Kita tengok di sini Allah menyebut wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Saya rasa ayat ni semua kita selalu sebut dan kita selalu ni. Kita pergi kepada was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Orang dahulu, orang yang terdahulu, yang awal, yang pertama masuk Islam dan antara kaum Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Susah nak dapat keredaan Allah ni. Tapi sahabat Muhajirin dan Ansar, Allah catat di dalam Al-Quran, Allah redha.
Jadi kalau kita nak buat contoh selepas Rasulullah, mereka itulah mereka yang telah mendapat keredaan Allah. Kadang-kadang kita terlepas pandang perkara ni. Kita banyak dah buat contoh kepada orang lain. Tak salah orang lain pun, tetapi contoh yang paling utama selepas Rasul adalah Al-Muhajirin wal Ansar. Siapa Muhajirin? Ialah orang berhijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah. Ansar, penduduk Madinah yang menerima kedatangan Muhajirin dan membantu dalam menegakkan agama. Contoh mereka ini patut kita beri perhatian yang sangat-sangat kerana mereka disediakan, dijanji oleh Allah dah masuk syurga. Allah sebut, wa a'adda lahum jannat. Ini sudah satu yang garanti. Allah sebut ni yang pasti. Yang sebut ni Allah. Sebelum mereka mati lagi, Allah dah beri dah jaminan masuk syurga. Kenapa masyarakat umat Islam tidak memberi perhatian kepada orang yang telah diberi jaminan masuk syurga ketika mereka masih hidup? Pelik kan orang Islam kita? Ayat ni perlu kita renung panjang-panjang, lama-lama. Dan perlu kita sebarkan kepada masyarakat di samping yang lain-lain. Sebab bagi saya lah, apabila kita membaca ayat ini dan seumpamanya, kita rasa besarnya, kagumnya kita kepada mereka kerana mereka dalam masa hayat Allah sendiri telah menyatakan mereka adalah ahli syurga. Allah redha kepada mereka. Dan kalau sesiapa yang ingin masuk ke syurga, maka inilah di antara contoh peninggal selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begitu hebat. Kerana tu kalau kita tengok ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum dia sediakan masukkan ke syurga, dia kata radhiyallahu anhum. Allah telah meredai mereka. Terima mereka, terima amalan mereka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin masuk ke syurga, maka apa kita perlu lihat apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka telah sumbangkan dalam hidup mereka, sehingga Allah telah memberi jaminan mereka masuk syurga semasa mereka hayat. Hebat tuan-tuan, hebat. Allahu Akbar. Kita ni tak termasuk dalam ni. Kalau nak masuk pun kena ni. Wallazina taba'uhum bi ihsan. Dan orang yang mengikut mereka dengan baik. Kita pun tanya kita, adakah kita ikut mencontohi mereka selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita pun kena tanya benda tu. Dan kita boleh jawab sebenarnya. Dan tak payah kita tengok orang lain, kita tengok kita. Adakah kita cuba mengikuti jejak langkah mereka? Kerana mereka ini orang yang mendapat jaminan. Ini tuan-tuan ya. Dan masuk syurga, Allah sebut, zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang sebesar-besarnya. Jadi dalam hidup ni semua orang nak berjaya. Tak ada orang nak gagal. Tak ada orang nak rugi. Semua nak berjaya. Namun kejayaan itu bergantung dengan amalan. Bergantung dengan i'tiqad. Bergantung dengan iman. Karena itulah kita diminta supaya mencontohi mereka. Yakni mereka itu disebut as-salaf. Karena itu biar kita jelas betul-betul perkataan salaf itu adalah perkataan yang dimaksudkan kepada generasi pertama, kedua dan seterusnya, generasi yang selepasnya yang mengikut jejak langkah mereka. Sehingga jangan ada sampai orang yang mempersendakan kalimah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik insan manusia adalah
generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini setelah Allah menyatakan demikian, maka Rasulullah menyusuli pula dengan hadis yang tegas untuk melebarkan lagi kepahaman kita bahawa khairun nas, orang terbaik. Khair adalah isim tafdil, af'alut tafdil. Khair, terbaik, orang paling terbaik, qarni, golongan yang segenerasi denganku. Summal lazina yalunahum, kemudian yang datang berikutnya. Summal lazina yalunahum, kemudian yang berikutnya. Jadi tuan-tuan, oleh kerana golongan ini adalah golongan terbaik, generasi terbaik, sehingga disebut sebagai generasi Al-Quran. Dan kalau kita digambarkan oleh penulis-penulis bahawa mereka adalah seperti Quran berjalan di bumi. Kerana penghayatan mereka tentang Al-Quran. Dan mereka lah generasi yang terbaik, maka sepatutlah mereka dijadikan contoh di dalam kehidupan kita. Dan mereka, satu lagi tuan-tuan, para sahabat berguru langsung dengan Rasulullah. Para sahabat dididik langsung oleh Rasulullah. Para sahabat melihat segala gerak-geri Rasulullah. Para sahabat mengetahui apa yang orang lain tidak tahu. Tidak sama orang mendengar dengan orang melihat. Tabi'in bijak, pandai juga, tetapi tak pernah jumpa Rasulullah. Atba'ut tabi'in lagi tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok di sinilah kelebihan yang ada kepada orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Dia ambil langsung daripada Rasulullah, belajar langsung daripada Rasulullah, dan orang yang belajar langsung daripada orang yang belajar dengan Rasulullah, iaitu tabi'in. Dan orang yang belajar dengan orang yang belajar dengan Rasulullah, iaitu atba'ut tabi'in. Makna ni generasi ini generasi yang cantik, yang hebat, yang masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembatasan masa bukan sebagai syarat. Pembatasan masa bukan sebagai syarat mengenai hal itu. Salaf ini. Tetapi syaratnya adalah menyelarasi Al-Quran dan Sunnah dalam akidah, hukum dan perilaku dengan pemahaman salaf. Ini perhatian penting. Maka setiap orang yang menyelarasi Al-Quran dan Sunnah, ia termasuk para pengikut salaf, meskipun jarak antara dia dengan mereka berjauhan, baik tempat maupun masa. Sebaliknya, siapa yang menyelisihi mereka, maka ia bukan termasuk golongan mereka, meskipun dia hidup semasa dan bersama dengan mereka. Ini satu poin penting. Orang yang mengikut, syaratnya ikut Al-Quran dan Sunnah dalam akidah, hukum, perilaku dengan pemahaman salaf. Walaupun orang itu hidup zaman ini, tetapi dia mencontoh apa yang dilakukan oleh para salaf, maka dia adalah pengikut salaf. Boleh disebut di segi bahasa, katanya salafi. Walau bagaimanapun, kalau orang yang hidup sezaman dengan mereka, namun mereka tidak mengikut manhaj, di segi masa mereka salah, tetapi manhaj, kalau tidak ikut manhaj tadi, maka mereka tidak disebut sebagai salah. Kerana itu, orang yang hidup di tiga generasi pertama ni ramai. Masa itulah timbulnya Khawarij. Masa itulah timbulnya Asy-Syiah. Masa itulah timbulnya Jabariyah. Masa itulah timbulnya Qadariyah. Masa itulah timbulnya Mu'tazilah dan berbagai aliran yang ada di dalam masyarakat sejak dulu sampai kini, mereka muncul dalam zaman salaf. Zaman 3 kurun pertama. Namun mereka tidak dinamakan sebagai salaf di segi akidah. Dan mereka juga tidak mengikut mazhab Ahli Sunnah di dalam akidah.
Jabariyah memang tidak ahli sunnah. Syiah tidak ahli sunnah. Mu'tazilah tidak ahli sunnah. Qadariyah tidak ahli sunnah. Khawarij pun tidak ahli sunnah. Nama pun tidak ahli sunnah. Dan manhaj pun tidak ahli sunnah. Kerana itu, walaupun mereka hidup di zaman kurun ketiga, pertama, kedua dan ketiga, namun mereka tidak dikatakan ahli sunnah dan juga tidak disebut sebagai salaf. Salaf ini disebut ada salaf zamani dan ada salaf manhaji. Manhaj, metod. Jadi, untuk sesuatu itu atau sesuatu kumpulan atau seseorang dikatakan salaf, perlu lihat kepada yang pertama, dia punya masa, dan yang kedua adalah manhaj. Kalau sekiranya masa pun betul, manhaj pun betul, maka dikata haula'is salaf. Mereka adalah golongan salaf. Adapun orang yang datang kemudian, mereka bukan salaf di segi masa, tetapi salaf di segi manhaj. Kerana itu mereka dikata as-salaf. Dia itu salafi. Nisbah kepada golongan salaf. Dan orang yang tidak ikut manhaj, walaupun tinggal di masa yang sama, seperti Mu'tazilah dan aliran-aliran seumpamanya, mereka tidak dikatakan salaf. Kerana manhajnya berbeza. Itu dia pokok penting untuk kita tengok. Kerana itulah, apabila disebut, para ulama menyebut, dia kaitkan as-salafus salih. Perlu kait as-salih, sifat. Sebab kalau sebut salah, mungkin ramai yang salah di segi masa. Untuk mengikatkan supaya jelas, disebut as-salafus salih. Namun di dalam ucapan-ucapan mereka sebut salaf itu mafhum. Baik. Kemudian di sini saya catat ada huraian di sini ada 15 perkara. Dalam salaf ini disebut sebelum pergi kepada definisi Ahlussunnah. Yaitu dia sebut di sini Imam Salafus Salih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia saya buat nombor, saya buat nombor ni senang saya nak baca. Tuan-tuan boleh buat nombor juga. 1. Imam siapa? Imam kepada asal Rasulullah. Dan di sini dibawa dalil Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil. Ayat ini ayat surah Al-Fath 29. Dan saya rasa boleh baca sendirilah mana dia biasa kita baca. Yang kedua, Allah menghubungkan antara ketaatan kepadanya, kepada Allah, dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hubungkan misi taat, iaitulah wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan ayat ini adalah Allah hubungkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sifat salaf, sifat orang yang beriman, sifat Ahlus Sunnah ialah taatkan Allah, taatkan Rasul. Apabila mereka taatkan Allah, taatkan Rasul, maka orang tersebut, golongan tersebut, mereka diberi faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ini adalah satu jaminan yang sangat hebat. Mereka itulah yang berada bersama orang yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Siapa? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi, kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala kaitkan golongan-golongan yang taat kepada Allah dan Rasul ini, mereka akan duduk bersama dengan golongan yang hebat yang Allah beri nikmat
terdiri pada golongan yang 4 ini, Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Kemudian Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul sebagai ketaatan kepada Allah. Taatkan Rasul adalah sebenarnya taat kepada Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Jadi dia kaitkan, dia gabungkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahawa ketidakpatuhan kepada Rasul akan menghapuskan dan membatalkan amalan sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang yang beriman, taatkanlah akan Allah dan Rasul dan janganlah kamu merusak pahala amal-amal kamu. Orang tak taat kepada Allah, amalan dia rusak. Orang tak taat kepada Rasul, amalan dia terbatal. Kadang-kadang orang tak sedar. Orang tak sedar perkara ini. Dan kadang-kadang dalam masyarakat kita, dia tidak merasai kebimbangan, amalannya terbatal. Mungkin kita pun tak berasa beri perhatian. Kebimbangan amalan kita yang banyak kita buat dengan puasa, dengan haji, dengan apa, dengan tolong orang semua sekali, kita tak terlintas bimbang. Amalan kita akan dihapuskan oleh Allah. Ini adalah sebut ihbatul amal. Membatalkan amalan. Seperti amalan terbatal. Walaupun dah baik lama. Seperti orang mengungkit kebaikan sedekah yang diberikan kepada orang. Dia ungkit. Terbatal. Amalan riak. Terbatal. Amalan ujub. Terbatal. Amalan sum'ah. Terbatal. Kadang-kadang sum'ah ni ialah dia buat sorang-sorang, orang tak tahu, dia simpan lama. Akhirnya dia nak suruh orang tahu dan nak membanggakan diri. Dia cerita pada orang, batal. Kalau riak, memang batal daripada awal. Dia nak buat tu dia riak dah. Kalau ujub, dia kagum dengan diri dia sendiri. Dia buat banyak tapi akulah. Boleh membawa batal amalan. Dia tak berasa. Dan kita ramai orang, kita sendiri pun mungkin tidak teringat perkara-perkara ini untuk jaga supaya amalan kita tidak terbatal. Ini sangat penting. Karena itu, para ulama apabila membincangkan hal-hal ini, syarat amalan untuk baik dan kekal selamanya, yang pertama Islam. Ya, ialah kita orang Islam, sudah Islam alhamdulillah. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga ikut sunnah Rasul. Yang keempat, amalan tu tak batal. Kalau amalan dah baik dah tiga tu, Islam, kita orang Islam, ikhlas pada Allah pun ya, dan buat amalan ikut syariat Islam, sunnah Rasul pun ya, dah ada semua tiga tu. Tapi bimbang takut batal. Kalau terbatal, habis. Karena itulah amalan-amalan yang kita buat ni, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga dan tidak terbatal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut melarang kita menyelisihi perintah Rasul. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Tuan-tuan, kita selalu baca ayat ni. Tapi apabila kita beri perhatian sungguh-sungguh, akan timbul rasa gerun dalam hati. Wa man ya'sillah, siapa atau barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melanggar ketentuannya, yudkhilhu nara, dia akan dimasuk ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal, walahu azabun muhin, dan dia akan menerima azab yang hina. Karena itu kalau orang baca Quran, tuan-tuan, kalau kita baca Quran, kita perhatikan ayat-ayat seperti ini, jadi rasa gerun takut kita. Siapa yang berani derhaka terhadap Allah? Siapa yang berani derhaka terhadap ajaran Rasulullah? Siapa? Kadang-kadang kita dengar dalam masyarakat,
ketika kata ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tapi ada kadang-kadang kita dengar, sahih pun tak boleh nak pakai. Bahaya tu. Sahih pun tak boleh nak pakai. Malah dahsyat lagi kalau kita baca orang-orang dahulu, dia menyebut. Dia kata, mana-mana hadis yang sahih, kalau bertentangan dengan pandangan ulama kami, maka tak boleh dipakai atau perlu takwil. Ada sampai begitu. Ini sudah menjadi masalah. Kita bimbang. Ayat ni, wa may ya'sillah, siapa yang derhaka terhadap Allah. Banyak arahan yang Allah berikan, banyak larangan yang Allah beritahu, tiba-tiba orang melanggar. Sama ada langgar tadi, buat apa yang Allah larang, atau tak buat apa yang Allah suruh. Semua tu maksiat, semua tu derhaka. Nah, kalau derhaka sampai derhaka yang besar, maka dibimbangi ayat ini, orang pelakunya akan terkena dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah Allah memerintahkan kepada kita agar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ayat ni kena baca per habis. Kadang-kadang kita baca sekerat, tak per habis. Kita biasa, kita nak buat dalil, wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita berhenti setakat tu. Sebenarnya per habis, kena per habis baca. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ni ayat yang kita panggil ayat penyendal. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ambil. Apa yang dilarang, jangan buat. Bertakwalah kepada Allah. Kalau melanggar perintah Rasulullah, apa yang Rasulullah bawa tidak mau, apa yang Rasulullah larang kamu lakukan atau kamu langgar, maka innallaha syadidul iqab. Dahsyat. Karena itu ayat ini ayat ancaman. Bukan sekadar ayat ni tak berhenti, dia tak berhenti di situ. Ambillah apa yang Rasulullah bawa. Tinggal apa yang Rasulullah larang. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat yang ancam, innallaha syadidul iqab. Kalau kamu tak ambil apa yang Rasulullah bawa, kalau kamu langgar apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah larang, innallaha syadidul iqab. Itu ayat ni ayat ancaman sebenarnya. Begitu juga Allah merintahkan agar kita agar menjadikan Rasul sebagai hakim dalam segala urusan kehidupan. Hakim ni makna penentu, memutuskan, membuat keputusan, itulah hakim. Apabila Rasulullah kata boleh, boleh. Apabila Rasulullah kata tak boleh, memang tak boleh. Kena berhenti setakat tu. Dan ayat ini kita selalu juga baca, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim. Menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati untuk menerima mereka terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di sini kalau kita tengok sumpah Allah ni fa qasam. La qasam. Rabbika qasam. 3 qasam. Tapi dalam terjemahan tak tubik tu, tak keluar 3 qasam tu. Ada adawatul qasam sini ada 3. Allah guna 3 adawatul qasam. Kalau kita nak terjemah dalam betul-betul demi Allah, demi sesungguhnya, kamu tidak beriman. Sehinggalah kamu meletakkan Rasulullah sebagai hakim, memutuskan segala urusan yang kamu selisih antara kamu. Kemudian setelah Rasulullah membuat keputusan, tidak ada lagi
rasa tak senang di dalam hati. Haraj. Rasa tak senang tak boleh. Yang Rasulullah sebut, Rasulullah putuskan, kena terima dengan seluruhnya. Semuanya, jangan ada rasa tak senang. Tuan-tuan, ini sangat penting diberi perhatian. Haraj. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Makna terima dengan sepenuhnya. Itulah baru orang beriman. Kalau ada rasa tak senang, tak berkenan, tak selesa, tak sejalan, tak mahu, berasa tak sesuai, ini tanda-tanda yang tidak baik. Tanda tidak baik ni kemana pergi? La yu'minun, belum beriman lagi. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mari dengan sirah mudara'ah. Sirah mudara'. La yu'minun. Belum beriman. Bila? Sekarang belum. Kerana itu tupai mudara' lil hal wal istiqbal. Sekarang belum. Belum beriman lagi. Sehinggalah beriman itu, kalau Rasulullah telah buat keputusan, kamu beriman dengan sepenuhnya. Terima dengan sepenuhnya dan tidak ada rasa berat hati, tak senang dan sebagainya. Ini tuan-tuan, ayat ini perlu kita beri perhatian. Bukan sahaja perkara ini di zaman Rasulullah SAW, tetapi adalah sepanjang zaman. Apakah kita senang hati dengan apa yang telah ditentukan Allah dan Rasul? Atau bagaimana? Ini ancaman juga. Ayat ini mengancam orang-orang atau memberi penerangan juga kepada siapapun, jangan ada rasa berat hati, tak senang hati dengan keputusan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul. Itu adalah sangat bahaya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, apa yang dibawa oleh Rasul itu benar, dan Rasulullah itu adalah diutuskan oleh Allah untuk menjadi contoh. Dalam ayat berikutnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ayat ni pun biasa kita ni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada ummah. Rasulullah ni ar-rahmatul muhdah disebut juga. Untuk apa? Untuk menjadi contoh. Dan contoh bukan sekadar contoh, uswatun hasanah. Uswah yang terbaik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Jadi kita boleh tengok orang yang jadikan Rasulullah sebagai contoh ialah orang beriman dengan Allah, orang beriman dengan kematian, orang beriman dengan hari kiamat. Kalau orang tidak nak buat Rasulullah sebagai contoh, maksa orang tu boleh jadi dia tidak mahu mendapatkan rahmat Allah, dia tidak mahu beriman dengan Allah dengan sebagaimana sepatutnya, dan juga dia rasa tidak pergi ke akhirat atau tidak merasa takut kepada akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya yang lebih patut mereka cari keredaan jika mereka adalah orang-orang yang benar beriman. Justru itu, maka Allah terangkan lagi, dalam hubungan ini wajib ittiba kepada Rasul sebagai tanda cinta. Iaitu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang sebut saya ni, sebenarnya kalau sayang dia ikut. Kalau tak ikut sayang saja kata, sebenarnya tak sayang. Karena tu kita tengok zaman-zaman dululah orang dia kata kalau dah sayang ikut dia. Karena tu ada kahwin lagi tu. Sebab sayang. Sayang, apabila sayang sanggup lari. Tinggal mak, tinggal ayah. Sebab apa? Sebab sayang. Tak tahulah sayang tu kerana apa. Kalau kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut dia. Karena tu kadang-kadang kita selalu apabila sampai bulan Rabiul Awal,
kita tengok masyarakat seluruh dunia buat majlis ramai-ramai besar-besar untuk menyatakan kesayangan kepada Rasulullah. Bagus sayang tu, tapi bukti sayang. Jadi kalau kita sayang, kita ikut. Kalau ikut Rasulullah, ikut Islam. Ikut Rasulullah, ikut ajaran Quran. Sayang pada Rasulullah, ikut ajaran sunnahnya. Baru sayang. Sayang bukan tak cukup dengan hanya kita ucap, tetapi dengan bukti perbuatan. Barulah kita betul-betul dapat melihat sayang yang tadi. Semua orang boleh cakap. Cakap mudah, tapi nak buat tu tidak mudah. Jadi dalam hubungan ini, kalau kita betul sayang kepada Rasulullah, ikut dia. Ikut apa yang dia suruh, ikut apa yang dia larang, apa yang dia buat, apa yang dia tinggal. Kadang-kadang tak buat, yang Rasulullah tak buat tu adalah sayang. Bukan sayang tu hanya buat apa yang Rasulullah buat. Tidak setakat tu. Sayang kepada Rasulullah, kita buat apa yang Rasulullah buat. Dan kita tak buat apa Rasulullah tak buat. Bagus, betul sayang. Kalau hak dia buat, kita buat. Kalau hak dia tak buat pun, kita buat juga. Itu tak sayang tu. Tak sayang tu. Di sinilah kita tengok sayang kita tu sejauh mana. Dan apabila kita sayang, kita pelajari apa yang dia kata, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Apabila kita sayang, kita akan pelajari agama. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari As-Sunnah, dan kita pelajari As-Sirah. Karena sirah Rasulullah SAW adalah manifestasi atau tatbiq wa amali di dalam penghayatan dia tentang Al-Quran dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah apabila salafus salih ketika ada perselisihan, maka mereka akan merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kalau Rasulullah ada, mereka akan rujuk pada Rasul. Kalau tak ada, mereka akan rujuk pada kitab dan sunnah Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Tuan-tuan, ini adalah tanda-tanda yang disebut oleh Allah menyatakan kita ni nak ikut Islam betul-betul atas baliknya. Kalau ada perbezaan pendapat, kalau ada percanggahan pendapat, ke mana kita rujuk? Orang yang beriman dengan Allah, dia rujuk pada Quran dan pada sunnah. Rujuk pada Quran dan sunnah dan juga penjelasan-penjelasannya yang diterangkan oleh para ulama untuk menjelaskan kalau kita tak faham. Itu tandanya. Mencari rujuk ke mana? Rujuk pada wahyu. Tidak rujuk kepada fikiran sendiri. Dah banyak sekarang dalam hidup dunia ni, sejak dulu pun, orang rujuk kepada pemahaman dia. Dia kata satu kali, saya suka ni. Adakah dia suka tu kerana Allah suka? Saya berkenan ni, adakah dia berkenan tu kerana Allah berkenan? Karena itulah kadang-kadang kita tengok orang dalam memberi tafsiran atau dalam pandangan yang telah diberikan itu mengikut keinginannya atau ikut kehendak Allah. Hak tu yang penting. Kehendak Allah dan Rasul. Betul kita nak sesuatu, tetapi adakah Allah suka ataupun Rasulullah berkenan? Kalau kita tidak tahu, kita tidak jumpa dalam Quran dan juga hadis, maka kita di sinilah kita mencari sumber-sumber yang boleh kita faham. Karena itulah hal-hal ini telah dilalui oleh para ulama dengan ijtihad mereka kalau tidak ada nas yang terang dan jelas. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah SAW, kerana itu sahabat lebih berhak untuk diikuti daripada selain mereka, hal itu kerana kejujuran mereka di dalam beriman dan keikhlasan mereka dalam ibadah.
Mereka adalah para penjaga akidah dan penjaga syariat sekaligus mengamalkannya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka untuk menyebarkan agamanya dan menyampaikan sunnah nabinya. Muka surat 41. Rasulullah bersabda, "Taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidah." Qalu, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qal, "Ma ana alaihi wa ashabi." Hadis ini selalu kita baca. Kerana itu tuan-tuan, ahli sunnah itu ialah ahli sunnah yang ikut Rasulullah dan para sahabat. Walau bagaimanapun tuan-tuan, semua orang tak mengaku dia salah atas dunia. Dia kata dia betul belaka. Cakaplah dengan siapa pun. Orang hak salah pun dia kata dia betul. Adakah orang nak mengaku salah? Tak ada. Tak ada pun. Tapi kita ada kaedah. Salah benar bukan kita menentu. Allah dan Rasul, dalil. Orang yang boleh bawa dalil dan dalil bersamanya boleh membuktikan dia betul. Daripada Quran dan Sunnah, kita terima. Kalau sekiranya dalil kita boleh jadi tidak betul dengan istidlal, maka kita kena akur. Itulah orang Muslim. Dia mengaku kepada dalil. Dan bukan dia mengaku untuk menegakkan apa yang dia nak. Kalau sekiranya ada jelas qala Allah, qala Rasul, apa yang kita kata tadi adalah seperti buih yang tidak melekat apa-apa. Karena itu tuan-tuan, biar kita letak dalam diri kita sampai apabila sebut qala Allah, qala Rasul, berasa gerun, berasa takut, dan dengan itu kita berpegang, dan dengan dia, kalau kita berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul, Rasulullah sebut, tidak akan sesat. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, orang yang tidak ingin mengikut Allah dan Rasul, menyusahkan Allah dan Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ni ayat ni juga sangat-sangat menakutkan kita. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikut jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kami berikan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kerana itu tuan-tuan, kadang-kadang orang yang menyimpang daripada jalan Allah, dia rasa dia sedap. Sedangkan Allah nuwallihi ma tawalla. Allah kata pergilah, nak pergi apa? Akhirnya wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke Jahannam. Kerana tu orang yang salah, dia berasa bangga dengan kesalahan. Saya mungkin tuan-tuan juga tengok. Saya tengok orang mulhid. Ada YouTube, orang ateis, orang Mesir, mulhidun. Dia tak percaya ada Tuhan. Saya pernah tengok orang yang dia ambil koyak Quran, ludah lagi, campak. Mari kalau Tuhan ada, matikan aku sekarang. Saya tak pernah tengok orang lagu tu. Tapi kita kadang-kadang kita dapat lihat zaman sekarang ni lah. Dan ada orang hafiz Quran, etis, mulhid. Dia kata Quran bercanggah macam-macam. Akhirnya tidak beriman. Bayangkan seorang hafiz tak menasabah kan? Tapi jangan tuan-tuan. Allah yuqallibu hati manusia. Qulubun nas. Boleh Allah ubah. Jangan kita rasa pelik. Tetapi kita yang melihat hal-hal seperti itu, kita berdoa kepada Allah supaya tetapkan hati kita dan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Allah nak beri hidayah tidak susah. Kita doa kepada orang-orang yang
menyimpang supaya dia kembali. Semoga doa kita mustajab. Tapi nak ceritanya, ada saya gerun tengok. Dia cabar. Dia bercakap ni melalui rakam video. Di sini seorang, sini seorang. Sehingga dia koyak Quran. Dia kata, kalau betul Tuhan ada, kenakan aku sekarang. Dia koyak Quran. Dia ludah lagi, dia campak dalam bako sampah. Tak ada apa pun. Mana ada Tuhan? Saya takut tengok tu. Sampai begitu sekali. Saya tak sangka sampai begitu sekali. Mana kita biasalah tengok orang tak percaya, tidak beragama Islam. Tapi sampai begitu. Jadi tuan-tuan, ada orang yushaqiqur Rasul. Menentang Rasul. Menyusahkan Rasul. Menyusahkan Rasul ni termasuk orang yang tidak beriman, menentang Rasulullah secara ni. Begitu juga termasuk orang Islam yang tidak mahu menerima Islam. Yushaqiqur Rasul. Karena tu orang Islam yang tidak mahu menerima Islam, sebenarnya bukan menyusah dia saja. Dia menyusah Rasulullah. Rasulullah ni bukan main lagi. Berusaha untuk menyampaikan Islam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasulullah. Kesiannya, beri perhatiannya untuk kita, untuk mukminin. Tapi ada orang sampai begitu. Kemudian tuan-tuan, maka tidaklah boleh bagi setiap muslim melainkan ia harus berbangga diri dengan mengisbatkan dirinya kepada mereka. Kita pergi yang ketiga, berhenti sekejap. Pasal lengah ke? Minum air dulu kalau nak minum air. Orang kata take 5. Sekejap ya. Jamaah. Tadi kita berbincang tentang as-salaf. Sekarang kita pergi kepada yang ketiga, definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Sunnah di segi bahasa, saya rasa ini ada tersilap cetak ni. Tersalah letak nombor yang Arabic ni, yang kitab ni. Dia sanna yasunnu sunnan fahuwa masnun. Itu terbalik, nampak tak? Betulkanlah, tu je lah nak cakap. Sanna yasunnu sannan fahuwa masnun. Itu yang harap betul kan? Sanna yasunnu wa yasunnu. Ni tak ada ni sini. Ni di bawah. Jadi dia ada bertukar tu, tukar letak Karena dia ketika dia cetak tu mungkin ada tersalah letak. Yang terjemahan tu. Dia bertukar duduk. Betulkan. Yang membawa arti adalah jalan dan perilaku baik terpuji maupun tercela. Jadi sanna ni atau sunnah ni berasal daripada perkataan sanna. Jalan atau perilaku, sama ada dia jalan itu, perilaku itu baik ataupun buruk. Dan antaranya di segi bahasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini di sekarang bincang di segi bahasa dulu. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'. Sungguhnya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yakni jalan mereka mengenai agama dan keduniaan. Jadi orang kemudian ni sebenarnya apabila ikut orang dulu maknanya ikut jalan. Jadi sana ni ikut jalan atau perilaku. Itu di segi bahasa. Jalan yang mengenai agama dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam
sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Dia tak habis sebut ni sampai akhirnya. Dia yang penting dia nak ambil kalimah sanna itu. Barang siapa yang merintis dalam Islam sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala siapa yang melakukannya setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang merintis dalam Islam sunnah yang buruk, maka dia akan mendapat keburukan, dosa dan dosa orang yang mengikutnya. Jadi kerana itu kita tengok kalimah sanna ini ada diguna untuk kebaikan, ada juga diguna untuk keburukan. Itu di segi bahasanya. Dalilnya ada hadis ini. Kemudian istilah sunnah yang adalah jalan petunjuk yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun takrir. Takrir ni diamnya beliau sebagai tanda persetujuan. Sunnah juga dimutlakkan kepada sunnah-sunnah ibadah dan keyakinan-keyakinan. Jadi, begitu juga kebalikan dari sunnah adalah bid'ah. Lawan. Kebalikan ni makna lawan kepada sunnah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Sungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalanku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau kita tengok di sini sunnah dalam bahasa, kemudian sunnah itu diguna untuk yang baik dan yang buruk. Namun akhirnya apabila sebut sunnah, maka ia hanya untuk digunakan yang baik-baik saja. Dan sunnah juga disebut sebagai kebalikan atau lawan kepada bid'ah. Kemudian kalimah al-jamaah, ahlu as-sunnah dan al-jamaah. Jamaah menurut bahasa ialah daripada kata jama', al-jam'u, iaitu menghimpun sesuatu dengan mendekatkan sebagainya dari sebagainya yang lain. Dikatakan jama'tuhu fajtama'a. Aku menghimpunkan sehingga berhimpun. Itu di segi bahasa. Makna mencantumkan. Dan diambil pula dari kata ijtima', berkumpul, iaitu lawan dari tafarruq. Itu pun betulkan. Tu di segi tulisannya ada tak tersalah tu, mungkin tak tafarruq, artinya tafarruq bercerai-berai. Dan lawan juga ialah furqah atau berpisah. Itu di segi bahasa. Al-jamaah adalah kumpulan manusia. Ini di segi definisinya, al-jamaah adalah kumpulan manusia dalam jumlah besar. Jamaah juga berarti golongan manusia yang dihimpun oleh tujuan yang sama. Al-jamaah adalah kaum yang berkumpul bersepakat atas perkara tertentu. Jadi al-jamaah menurut istilah adalah jama'atul muslimin, iaitu salaf ummah ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik sehingga hari pembalasan sampai akhiratlah, sampai kiamatlah, yang bersepakat di atas Al-Quran dan As-Sunnah serta berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik lahir maupun batin. Jadi itu definisi al-jamaah, iaitu adalah jamaatul muslimin. Iaitu jamaatul muslimin ini siapa? Salaf ummah ini, golongan terdahulu daripada para sahabat, tabi'in
dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sehingga hari pembalasan. Jadi sampai hari kiamat. Itu jamaahnya. Yang bersepakat di atas Quran dan Sunnah. Kalau orang tak sepakat atas Quran dan Sunnah, tak masuk jamaah dalam definisi ini. Serta berjalan di atas yang ditempuh oleh Rasulullah, baik lahir maupun batin. Karena itulah banyak kita perlu melihatkan ini dengan perhati betul-betul supaya kita dapat memahami siapa al-jamaah itu. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar berjamaah, bersatu dan tolong-menolong, serta melarang mereka bercerai-berai, berselisih dan bermusuhan. Firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Di sini Allah suruh bersatu. Bersatu atas apa? Atas agama. Kadang tu kadang-kadang kita dengar penceramah-penceramah ni sebut tak jelas, tak berhabis hayat. Marilah kita bersatu padu dan jangan bercerai-berai. Bersatu padu atau apa? Allah sebut, marilah wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Hablullah ditafsir oleh para ulama al-Islam. Ada yang tafsir dengan Al-Quran. Dan ada tafsir As-Sunnah. Jadi, semua itu betul belaka. Sama ada Al-Quran, i'tisam bihamdillah, tali Allah ialah Al-Quran. Tali Allah juga ialah Islam. Kena juga. Tali Allah juga sunnah Rasul. Tali Allah. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpegang, pakat-pakat berpegang. Gitu. Mari sama-sama kita berpegang dengan Islam. Yang sumbernya Kitabullah, Sunnah Rasul. Dan jangan lepas. Jangan lepas daripada berpegang dengan Quran, dengan Islam. Kalau tak berpegang dengan Quran dan Islam, disitulah kita berpisah, bertafarruq, berpecah. Berpegang dengan Quran dan jangan lepas daripada berpegang dengan tali Allah. Dan kalau tidak berpegang dengan tali Allah, maka manusia akan berpecah. Wala tafarraqu tu jangan kamu berpecah daripada berpegang dengan tali Allah. Biar dia punya betul-betul kemantapan, kepahaman itu, insya-Allah. Begitu juga Allah berfirman, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat seksa yang berat. Jangan jadi seperti orang dulu, berpecah. Berpecah tidak berpegang dengan agama Allah. Dan berbeza-beza, bercakaran, ikhtilaf. Selepas sesuatu perkara itu jelas dan nyata. Kalau dah jelas dan nyata, jangan khilaf lagi. Turut saja ajaran Islam. Jangan ada jalan lain lagi. Ini adalah kalau kita tengok berjemaah. Kemudian Nabi sabda, wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Karena tu semua orang nak claim jamaah tu. Nampak tak? Semua orang claim jamaah. Semua kumpulan, sayalah jamaah yang betul. Sebab Rasulullah sebut, semuanya tak betul. Semuanya hancur, semuanya ke neraka. Dan satu yang betul, iaitu al-jamaah. Al-jamaah itu, yang hadis kita baca tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Dia kena gabung dengan hadis tersebut. Begitu yang Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad wa man arada buhbuhatal jannah falyalzimil jamaah. Tetaplah berjemaah dan jangan berpecah belah kerana syaitan bersama orang yang bersendirian sedangkan ia lebih jauh dari dua orang.
Syaitan tidak akan mendekati orang yang ada dua orang. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan syurga, maka tetaplah berjamaah. Maknanya nak masuk syurga pun kena duduk berjamaah juga. Kerana tu orang suka buat jemaah ni. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud berkata, ni kita kena ambil pandangan ini. Al-jamaah yang Rasulullah suruh, al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Hak ni penting. Jemaah tadi yang tepat dengan kebenaran. Yang tepat dengan kebenaran ialah yang mengikut kitab Allah, sunnah Rasulullah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Ma wafaqal haq. Mana al-haq min rabbik. Ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Walaupun engkau tinggal seorang saja. Andai kata semua orang tak ikut Islam, tak ikut kitab Allah, sunnah Rasul sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan salafus salih, tak ada katakan orang ketika itu, kamu duduk seorang, jamaah juga. Bukan jemaah ni mesti semua orang datang. Tak. Ma wafaqal haq. Ni dia punya pandangan dan pandangan sahabat ni. Kerana itu Rasulullah kata kena ikut sahabat. Pandangan penerangan yang telah diberikan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, menempuh jalan mereka dalam keyakinan, ucapan dan perbuatan, serta orang-orang yang beristiqamah di atas ittiba' dan menjauhi bidah. Mereka tetap muncul dan diberi pertolongan hingga hari kiamat. Mengikuti mereka adalah petunjuk dan menyelisihi mereka adalah kesesatan. Ini dia punya definisi dia. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki khususan dibandingkan dengan golongan lainnya dengan berbagai sifat, spesifikasi dan keistimewaan. Antaranya disebut sini ada 14. 14 ni panjang lah juga. Nah, sikit-sikit lah. Sikit-sikit tu mana sikit-sikit lah. Sikit-sikit tu mana sikit-sikit. Tak perlu baca semuanya. Kita baca yang atas-atas lah. Hak bawah-bawah tu baca sendiri. Boleh? Nah. Mereka adalah golongan pertengahan dan bersikap adil antara ifrad wa tafrid. Ni biasa kita guna dalam bahasa Arab. Ifrad wa tafrid. Ifrad ni ekstrim, terlampau sangat. Tafrid ni maksudnya meremehkan, tak apalah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah dia duduk di tengah-tengah tu. Tidak melampau, tak buat langsung. Setengah-setengah orang tu melampau, tengah-tengah orang tak buat langsung. Itu dia, tidak begitu. Antara ghulu, berlebih-lebihan, dan jafa, tidak ramah. Di antara dua tu. Baik itu adalah masalah akidah, hukum maupun perilaku. Mereka adalah pertengahan antara golongan-golongan umat, sebagaimana halnya umat ini pertengahan di antara semua agama. Jadi dia tidak akan jadi melampau, tidak juga mengurang. Kalau kita ikut nas-nas Al-Quran dan Quran dan hadis, juga apa yang telah diterangkan oleh para ulama dengan jelas, dia tidak akan jadi melampau. Dia tidak akan jadi mengurang. Duduk tengah-tengah ya. Karena itulah Rasulullah sebut khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya pertengahan. Karena itu Rasulullah sebut, sama ada hadis ni saya tak cek betul ke tidak. Dia kata, ihbab habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Tak. Baghidaka dah. Yawman. Sayanglah berpada-pada. Boleh jadi dia akan jadi musuh kamu pada satu hari. Bencilah berpada-pada, marahlah berpada-pada. Jangan marah sangat. Marah sikit-sikit lah. Pada-padalah. Boleh jadi dia akan jadi kamu sayang pada satu hari. Jangan terlampau. Melampau. Ni kalau marah agak tak ada stop lah. 100%.
bagilah 50, jadilah. Ibaratnya begitu. Jangan terlampau, jangan habis. Begitu juga sayang. Kalau sayang habis, tak ada reserve, bahaya juga. Karena tu beri imbangan. Jadi mereka hanya mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka mengambil Quran dan Sunnah, memerhatikan keduanya, tunduk pada nas-nas keduanya dan memahami keduanya berdasarkan ketentuan manhaj salaf. Karena itulah kenapa ditekan sangat manhaj salaf ni? Kerana salaf ini adalah golongan yang sebagaimana kita bincang tadi, orang yang belajar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempunyai iman yang di dalam bahasa Arab macam yang diagungkan, yang dijadikan contoh, sebagai contoh ikutan, yang mereka ambil semua ucapan dan mereka tinggalkan segala hal yang menyelesaikan kecuali Rasulullah. Orang lain ni boleh ambil, boleh tinggal, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan orang boleh kita dengar, boleh kita ikut, atau boleh kita tolak, boleh kita tak ambil. Kalau dia betul dengan Rasulullah, kita ambil. Dengan ajaran Islam, kita ambil. Kalau tidak, kita ketepikan, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mutlak. Apalagi kalau sekiranya hadis itu hadis yang sahih. Kalau hadis tak sahih, memang kita tak boleh ambil. Dan kita tengok lagi sikit lagi, mereka meninggalkan pertikaian dalam urusan agama dan menjauhi para pelakunya, meninggalkan perdebatan dalam masalah halal dan haram, dan mereka masuk dalam agama secara kafah. Ini pun juga banyak berbincang tak apa, untuk mencari kita panggil mencapai hukum, mengetahui kedudukannya, tapi berbincang, berdebat untuk menang. Itu yang tak boleh. Berdebat dalam agama, menggunakan nas agama untuk menang, tak boleh. Kita nak cari kebenaran. Kalau kita berdebat, bukan nak menang, nak cari benar. Ini kadang-kadang kita boleh jadi tersilap. Kita dengar orang berdebat. Kenapa berdebat? Nak menang. Salah tu. Kita berdebat nak benar dan nak menang. Kalau dah benar, menang. Tapi ada orang nak berdebat, nak menang, walaupun tak benar. Itu yang salah. Jadi biar kita letak dalam diri kita, kalau kita pergi berbincang, berbicara atau bermunaqasyah, bukan nak menang sahaja, tetapi nak yang benar. Al-haqqu min rabbik. Karena tu orang mencari kebenaran tak apa. Kalau nak menang, mungkin kita tak pandai berhujah, kalahlah kita. Hujah dapat ke orang lain. Karena tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beritahu orang pertikaian tentang harta. Dia kata, orang yang petih bercakap, walaupun salah, boleh menang. Orang yang tak petih bercakap, walaupun benar, boleh jadi dia tidak menang. Andai kata Rasulullah kata, kalau aku telah memberi kepada yang menang tadi, pandai bercakap tadi, tetapi dia tidak benar, dia berada di pihak yang salah, maka ketahuilah aku beri sepotong api. Jadi kena tutup hakim duk macam tu lah. Tengok orang sampai boleh dia tengok yang benar tu melalui ucapan, affidavit dan sebagainya. Dia tak tahu sebenarnya macam mana. Dia tengok kes tu ya, di atas kertas tu, perbicaraan. Tuan-tuan sekalian, saya skip lah. Secara umumnya, kena baca sendirilah. Muka 49. Secara umumnya, mereka adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling luhur, paling bersemangat untuk menyucikan jiwanya dengan mentaati Allah, wawasannya paling luas, pandangannya paling jauh, paling lapang dada dengan pengislahan, perselisihan, dan paling tahu tentang etika-etika dan akar-akar perselisihan. Kalau berbeza pendapat pun,
bukan untuk berbalah. Dan berbeza pendapat satu perkara biasa. Kerana kepahaman dan macam-macam sebab. Kerana itulah, kalau benda-benda yang berbeza pendapat tadi, maka masing-masing boleh berlapang dada. Jangan tak lapang dada. Jangan kita kata hak kita yang betul. Kita lapang dada. Apabila kita lapang dada, orang pun senang, kita pun senang. Balik tak sakit kepala. Ada dua perkara. Ada orang kata kepada peribadi, ada orang kata tentang ilmu. Ilmu kena jelaskan. Kalau kata kepada peribadi, diam. Khairul raddi as-sukut. Sebaik-baik jawapan tak jawab. Kita tak boleh tak jawab. Tak? Tapi kalau kita jawab, dia jadi lagi parah. Kerana tu ada seorang tulis buku, Syukran ayyuhal a'da. Terima kasih wahai orang yang mengkritik aku. Dia tulis sebuah buku. Orang kritik dia dulu, dia jawab. Dia kata, aku letih nak jawab orang. Aku tulis, orang tulis. Aku tulis, aku jawab, orang jawab. Aku jawab, lagi ramai orang jawab. Akhir sekali, aku tak jawab. Orang pun tak kata. Jadi aku pun rehat, dia pun rehat. Betul. Betul. Kalau kita nak tengok lah, tuan-tuan pun selalu dah tengok orang dalam WhatsApp tu, satu saya tak menjampuk. Jampuk orang bedil kita pula. Nah. Jadi, kalau benda tu peribadi lah. Kalau kita diam, je sekat tu. Kalau sekiranya kita duk jawab juga, jadi tak selesai. Oh, dia cari modal lagi. Peluru dia masuk dalam senapan tu bertimbun-timbun. Kerana itulah ada orang kata, dia tulis buku, dia kata, satu, orang kritik dia tak jawab. Dia terima kasih. Suka. Kalau tak berjiwa besar, orang kritik kita tak boleh nak duduk, panas telinga, panas hati, panas semua panas. Tetapi kalau orang jiwa lapang, apabila orang kritik dia, mungkin betul orang kata tu. Mungkin tak betul. Kalau betul, dia terima kasih. Syakarallahu laka. Terima kasih banyak kerana engkau bersusah payah dan berpenat lelah untuk beritahu aku salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau engkau cakap, engkau kata kepada akulah, dia kata, kalau engkau cakap tu tak betul, engkau penat saja. Pahala dapat kepada aku. Alhamdulillah. Tak ada rugi pun. Kerana tu, tapi susah nak buat macam tu kan. Tapi itu yang baik. Nak buat yang baik ni susah tak apa. Jadi, apa ni, kita kalau kita boleh tengok orang macam tu, seperti yang kita kata orang buat, dia kata, jadilah kita seperti sebuah pokok yang banyak buah. Orang nak dapatkan buah tadi, sama ada dia panjat atau dia kait ataupun dia lontar dengan batu. Terlebihlah orang kata. Orang sini kata. Lontar dengan batu. Lontar dengan batu tapi dia menggugurkan buah yang sedap. Cuma nak buat tu payah tu. Tak apalah. Baik. Ringkasnya, pengertian Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai golongan yang selamat dan antara golongan yang ada. Identitas ini, identiti ini boleh berperosokkan pada ittiba'us sunnah, mengikut sunnah dan menyelarasi segala hal yang dibawa berupa i'tiqad, keyakinan, ibadah, petunjuk perilaku dan akhlak dan menepati ijma' dan muslimin. Dia nak urai lagi. Dengan demikian, definisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak keluar dari definisi salaf. Itu dia point dia. Jadi, as-salaf dengan Ahlussunnah ni sama. Karena itulah dikatakan salaf adalah Ahlussunnah dan Ahlussunnah adalah salaf, dan malah sebagai orang kata, dan antara nama-nama yang digunakan sepanjang sejarah kepada Ahlussunnah adalah salaf. Salah satunya. Kemudian kita pergi kepada pergerah yang ketiga. Sunnah di sini berlawanan dengan bid'ah dan jamaah berlawan dengan firqah. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis
Payah ni bahasa Indonesia. Tentang keharusan berjamaah. Keharusan di sini bukan harus boleh buat tak boleh buat ni. Kemestian berjamaah dan larangan berpecah belah. Ini pula yang dimaksudkan oleh penterjemah Al-Quran Abdullah bin Abbas, Turjumatul Quran oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan firman Allah tabaraka wa taala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Maksudnya pada hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Ali Imran ayat 106. Ibnu Abbas mengatakan tabayyada wujuhu ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ati wal firqati. Wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah menjadi putih dan wajah-wajah ahli bid'ah dan firqah menjadi hitam. Daripada tafsiran Ibnu Abbas ni tuan-tuan, kita boleh buat kesimpulan bahawa nama ahli sunnah wal jamaah telah diguna sejak sekian lama, iaitu zaman sahabat. Walaupun di sini dia tak sebut tu. Iaitu zaman Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagaimana yang disebut oleh sebahagian orang, dia kata tahun ketiga hijrah, tahun kelima hijrah dan sebagainya. Tak. Nama ahli sunnah telah disebut dan diguna secara meluas sejak zaman sahabat lagi. Dalilnya ialah tafsiran ini dibuat oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah, seorang sahabat yang paling alim di dalam bab tafsirul Quranul Karim, sehingga dikatakan tarjumanul Quran. Jadi dia kata, kalau kita kata, oh ahli sunnah ni nama baru, tak, nama lama. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Kata salafus salih adalah sinonim dari istilah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana halnya mereka juga diberi sebutan dengan ahlul asar, ahlul hadis, at-taifah al-mansurah, al-firqah an-najiyah, dan ahlul ittiba'. Nama-nama dan sebutan ini tersebar luas dari ulama salaf. Jadi nama tu banyak. Kemudian kita pergi kepada ciri-ciri. Ni yang terakhirlah, sebelum terakhir. Ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya nak pergi kepada ciri ini, nak pergi ciri pertama. Dah kata skip tadi, pergi ciri pertama, muka surat 52. Ciri dia. Ia ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri yang pertama, ia adalah satu-satunya jalan untuk terbebas dari perpecahan dan bergolong-golongan, menyatukan barisan kaum manusia muslimin secara umum dan para ulama serta para da'i secara khusus. Dia dapat menyatukan semua umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ia menyatukan dan menguatkan barisan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka di atas dan di dalam kebenaran kerana memenuhi perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kerana itu, salah satu sebab utama perselisihan kaum muslimin adalah perbezaan manhaj mereka dan beraneka macam sumber talaqi mereka. Maka menyatukan sumber dan talaqi mereka dalam akidah adalah faktor penting untuk menyatukan umat sebagaimana berlaku pada peringkat yang awal. Jadi nak satukan umat ni bukan satu sumber saja, satu kaedah mengaji. Sumber sama. Kalau kita tengok Mu'tazilah, sumber dia Quran juga. Orang lain pun Khawarij, Quran juga dia kata. Sumber sama, tapi kaedah memahami Al-Quran dan Sunnah itu sangat penting. Baik, ahli sunnah wal jamaah dengan golongan ahlul ahwa, ahlul kalam, sumber sama, Quran, Sunnah, al-aql. Tetapi golongan-golongan yang meletakkan sebahagiannya, sumber pertama al-aqlu,
manhaj dia. Letak aklu dulu. Sumber sama. Tetapi dia letak al-aklu. Kemudian baru an-naqlu. Ahli sunnah letak an-naqlu dulu, baru al-aklu. Apabila kaedah tu tidak sama, maka hasilnya berbeza. Karena tu tuan-tuan, kalau kita tengok ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, apabila dia tulis kitab, maka dia akan susun dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah dulu. Baru mari pendapat, penerangan lain-lainnya. Tetapi kalau orang bawa dalil akal dulu, baru bawa dalil Al-Quran dan hadis, itu bukan manhaj ahli sunnah. Itu kena kita dapat. Karena tu kita nak tahu kaedah menulis kitab ni, ini aliran mana? Aliran ahli sunnah kah? Ataupun aliran bukan ahli sunnah? Walaupun dia mengaku ahli sunnah, kita tengok cara menulis. Kalau satu-satu masalah, dalilnya diletak yang mana? Quran, hadis, ijma', qiyas, atau kalau tu dalam bab fiqh, bab hukum hakam. Kalau bab akidah, Quran, hadis tu dia susun lagi. Hadis mutawatir dulu, hadis hasan dulu, hadis sahih dulu, baru hasan dan sebagainya. Kalau sekiranya, dan mungkin ada dalil akal di situ. Kalau sekiranya kita tengok cara menulis, dia bawa dalil akal dulu. Kemudian baru dalil Al-Quran, baru dalil As-Sunnah. Itu bukan manhaj Al-Sunnah. Kita boleh tengok kitab. Yang kita boleh cam. Itu kaedah dia. Oleh kerana itu, kaedah ni akan menghasilkan, apabila kita katakan, ada orang yang meletakkan akal dulu sebelum dalil Al-Quran dan hadis, maka dia meletakkan akal lebih tinggi daripada Quran dan hadis. Akal kita setara mana? Akal kita makhluk. Wahyu tidak makhluk. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita kena letak Al-Quran dan As-Sunnah didahulukan dan di tempat yang tinggi daripada akal kita. Akal kita ni bertujuan untuk memahami Quran dan Sunnah. Bukan dijadikan sumber yang terasing. Itu beza dia. Kemudian, yang ketiga, ia mempertalikan seorang Muslim secara langsung dengan Allah dan Rasulnya. Mencintai dan mengagungkan keduanya. Serta tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya. Hal itu mengingatkan kerana sumber akidah salaf adalah qaulullah wa qaulur Rasul. Jauh daripada permainan hawa nafsu dan syubhah. Tidak terpengaruh dengan berbagai pengaruh asing seperti filsafat, mantik dan logika. Tidak ada kecuali dalam kitab dan sunnah. Jadi, dia tidak ambil pengaruh-pengaruh lain. Kerana itu ini sangat penting kita beri perhatian. Yang keempat, ia adalah mudah, jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya, jauh dari sikap berbelit-belit dan menyimpang daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima ialah ia merupakan sebab yang teragung dan dalam mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kemenangan dengan redanya. Itu ialah 5 perkara ciri-ciri keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian akhirnya dasar. Dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafus salih, berjalan di atas dasar-dasar yang kukuh dan jelas dalam keyakinan, amal dan perilaku. Dasar-dasar ini diambil dari kitabullah dan semua yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mutawatir maupun ahad, serta dengan pemahaman salafus ummah dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi tuan-tuan, dalam pengamalan kita dalam akidah, maka apa yang kita ambil ialah kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahih. Sunnah Rasulullah yang sahih itu
ialah sama ada dia mutawatir ataupun ahad. Dalam kitab-kitab hadis, berapa banyak mutawatir? Mutawatir sikit je. Yang banyaknya hadis ahad. Dalam Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim, kebanyakannya hadis ahad. Hadis sahih. Dan hadis sahih itu bukan semua mutawatir. Dan kebanyakannya adalah ahad. Kalau kita kata hadis ahad tak boleh guna, ya, tak adalah hadis. Kerana tu kadang-kadang ada orang terkeliru. Hatta ada orang yang mengatakan, dalam bab akidah hanya boleh ambil mutawatir sahaja. Yang ahad tak boleh ambil. Maka banyaklah hadis yang boleh diketepikan. Dan banyak akidah yang disebut di dalam akidah kita bergantung dengan hadis ahad. Umpamanya tentang soal munkar dan nakir di dalam kubur. Hadis ahad. Al-khawd wal mizan. Hadis ahad. Kalau kita tolak hadis ahad tidak boleh dipakai, maka banyaklah kita tak boleh nak pakai. Itu dia punya natijah di situ. Karena itu tuan-tuan, kadang-kadang ada maksud terselindung di dalam ungkapan. Kita tak boleh ambil hadis ahad dalam akidah. Kenapa tuan-tuan? Kerana sebagai contoh Mu'tazilah. Mereka dalam bab akidah mereka tolak total hadis. Tak kira mutawatir atau ahad. Tak pakai. Mereka pakai akal. Dan apabila tolak hadis ahad, maka hadis mutawatir sedikit sahaja. Dan hadis mutawatir yang sedikit itu tidak banyak membincangkan dalam bab akidah. Jadi dengan sendiri ini penolakan hadis secara tidak disedari. Dia tajam tu. Dia tajam perginya. Jadi secara tidak disedari menolak hadis secara tidak disedari. Dia kata kita tak pakai hadis ahad dalam akidah. Terutamanya kita tak pakai hadis di dalam bab sifat Allah. Maka dengan sendiri menolak hadis secara tidak disedari. Karena itu tuan-tuan, Mu'tazilah bukan sahaja dia menolak di dalam bab akidah, tolak hadis, tak pakai hadis, ada juga di dalam bab-bab hukum. Namun sebahagian pengkaji mengatakan Mu'tazilah mengguna juga hadis-hadis dalam bab hukum. Tapi dalam bab akidah total tak dipakai. Karena itu ini adalah secara tidak disedari mereka adalah menolak hadis. Kita duk dengar orang tolak hadis ni, orang tolak hadis semua. Tak. Ini tolak sebahagian. Dan sebahagian pun tolak hadis juga. Dan hadis yang ditolak itu ada dalam Bukhari dan ada Muslim. Tak pakai semua. Karena itu tuan-tuan, kalau saya nak kongsi tuan-tuan sikit. Al-Imam Al-Bukhari menulis akidah di dalam kitab sahihnya. Babul Iman wa Babut Tauhid dan bab-bab akidah ada dalam kitab Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari dalam menulis itu beliau membawa kaedah dia. Kaedah Imam Bukhari yang pertama setiap tajuk dibawa dengan ayat Al-Quran, lepas bawa tajuk ayat Quran dan juga hadis. Namun sebahagian besar daripada umat Islam apabila nak mempelajari akidah tak rujuk kepada Imam Bukhari. Tak. Walaupun dalam kitab tu ada bab akidah. Mereka tak rujuk kepada Imam Al-Bukhari di dalam bab-bab al-iman, bab sifatullah dan semuanya. Mereka tak rujuk. Seolah-olah masyarakat kita apabila baca kitab Al-Imam Al-Bukhari, mereka melihat di segi dalil dalam bahagian-bahagian fiqh. Dalam bahagian akidah mereka tak sentuh.
Itu kita ni kadang-kadang kita sebut kita berpegang kepada kitabullah, sunnah Rasul. Tetapi kitab Bukhari, hadis yang paling utama, kita pun tak belek. Khasnya dalam bab-bab akidah. Mungkin tuan-tuan lepas ni kalau tuan ada masa, balik ambil Sahih Bukhari. Tengok macam mana bab akidah, babul iman, babul tauhid. Macam mana dia tulis. Apa yang ada di situ. Okey. Usuluddin, pokok-pokok agama telah dijelaskan oleh Nabi SAW secara lengkap. Tidak boleh seorang pun mengada-ngadakan sesuatu berkenaan dengannya dan menyangka bahawa itu termasuk agama. Bab akidah selesai. Tak perlu ditokok tambah. Dan manhaj yang paling baik ialah manhaj salaf. Hatta golongan lain pun mengakui salaf adalah yang terbaik. Kerana itu, ahli sunnah berpegang teguh dengan dasar-dasar ini, menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan dan berkomitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Dari sinilah diperoleh pemahaman yang hakiki tentang as-salafus salih. Adapun dasar-dasar menurut ahli sunnah wal jamaah secara global sebagaimana yang akan diterangkan, dijelaskan berikut ini. Ada dasar-dasarnya. Dasar pertama, dasar kedua, sampai dasar yang ke-11 nanti. Tuan-tuan, saya rasa setakat ni dululah hari ni. Ini mukaddimah hari ni. Mukaddimah kepada perbincangan dasar-dasar seterusnya. Dan insya-Allah, kalau diizinkan Allah, kita akan bertemu lagi pada masa yang lain. Tuan-tuan sekalian, saya rasa tuan-tuan boleh baca dengan teliti lagi kertas yang ada dengan tuan-tuan. Dan mudah-mudahan pemahaman itu lebih boleh meningkat lagi. Dan ini adalah merupakan asas yang saya rasa bukan kita saja perlu memahami, tetapi kita perlu sampaikan kepada masyarakat. Orang di luar sana memang mengharapkan kita ni untuk menyampaikan maklumat kepada mereka. Dan mudah-mudahan perkongsian ilmu yang kita beri, yang kita ada, dapat mencerahkan masyarakat dan memberi pengetahuan dan untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhiri sini, yang baik dari Allah. Kalau ada kelemahan itu dari saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.